Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dah hadir pada hari ini. Jadi saya tak tahu formaliti majlis macam mana, tapi saya rasa elok kita mulakan dengan multah al-Fatihah sebelum kita baca doa lah. Okey, amin. Okey, jadi sekarang saya nak menjemput saudara Mursyid untuk membacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما عملا صالحا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما عملا صالحا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما عملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih kepada saudara Mursyid. Jadi sebelum kita mulakan sesi, eloklah kita saling perkenalkan diri lah. Bukan kita tak ingat kan, kita ingat je, cuma kita nak tahu perkembangan terbaru lah, terutama Ustaz Azli lah. Jadi sekarang yang saya tahu Ustaz merupakan guru cemerlang, Ustaz. Ya. Ustaz sihat, Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Ada apa-apa perkembangan yang Ustaz nak share dengan kami semua? Ustaz ada program apa-apa ke Ustaz buat? Alhamdulillah, terima kasih Izzati yang Ustaz selalu panggil dia dengan nama Eti dulu. Ustaz tak lupalah nama, kata orang nama nickname tu. Nickname Ustaz seorang je panggil saya macam tu. Ya, mungkinlah. Ustaz seorang. Ustaz yang lain tak panggil kot. Ya. Alhamdulillah Ustaz masih ingat lagi nama-nama yang Ustaz panggil, dan boleh katakan semua satu batch Ulul Albab yang pertama tadi, semua Ustaz ingat nama dia. Ustaz ingat muka dia, Ustaz ingat nama dia, semualah, walaupun Ustaz mengajar kelas 3B dan 3 apalah haritunya. Itu je. Tapi semua Ustaz kenal lah. Alhamdulillah Ustaz hari ini masih lagi mengajar di MRSM Kota Putra sebagai guru cemerlang dan juga guru kanan pendidikan Islam, juga diberi tanggungjawab sebagai kata orang untuk guru-guru baharu tadi, novice teacher, untuk kita kata orang beri kursus kepada guru-guru yang baharu, dan juga ketua jawatan kuasa kebajikan masyarakat. Jadi itu antara jawatan-jawatan Ustaz lah di MRSM Kota. Dan di komuniti luar Ustaz banyak meneruskan aktiviti korban di Kemboja, ya, korban di Kemboja, sampai menyampaikan bantuan-bantuan. Di bulan Ramadan ni kita buat berbuka puasa, kita buat infak Ramadan, kita bagi barang-barang runcit kepada mereka, kepada asnaf fakir dan miskin. Kita menaja para pelajar daripada luar, terutama daripada Kemboja dan Vietnam, yang belajar di mak-mak tahfiz di Langkawi, di Pulau Pinang, di Tasik Gelogo, di Terengganu, di Selangor. Ya, kita menaja para pelajar tadi dengan cara kita bawa balik dia dan kita biayai yuran bulanan dia. Dan Ustaz juga terlibat dalam umrah lah, umrah sebagai mutawif, dan biasanya bulan 12 kita pergi dan kita akan buat daurah di sana. Daurah Haramain.
Daurah Haramain maknanya kita akan mulakan kelas-kelas tafsir kita di Masjidin Nabawi. Yang mana kita akan buat Daurah Haramain ya. Daurah Haramain yang kita buat di Masjidin Nabawi dan di Masjidin Nabawi dan di Makkah dalam Masjidil Haram lah. Biasanya lepas sembahyang Isyak kita buat kelas-kelas di tingkat atas, tempat yang tak ada orang tu kita mulakan lah. Iaitu merujuk pada apa? Kelas-kelas tafsir Al-Quran, tahsin, Al-Fatihah, itu saja. Dan beberapa aktiviti lagi lah di tempatan ini, sebab di apa masyarakat tempatan iaitu mengendali usrah-usrah ya, usrah-usrah kepada orang kampung ni lah. Dan kelas Al-Quran, Ustaz baru buat kelas Al-Quran di rumah orang kampung. Adalah budak Pakistan tu, ada 4-5 orang dan orang kampung ni ada seorang, ada tak ramai lah, 6 orang yang nak murid Ustaz kelas Al-Quran. Di samping Ustaz kata orang sukalah mengajar di masjid ya, surau hampir setiap malam dan subuh ya. Setiap malam dan subuh. Dan Ustaz telah mentafsirkan Al-Quran hampir 15 juzuk. Ada lagi 15 juzuk baki. Ustaz rasa 15 juzuk lagi mungkin ambil masa dalam 10 tahun lagi. 10 hingga ke 15 tahun. Ustaz rasa paling cepat pun dalam 10 tahun lagi Ustaz boleh habis 15 juzuk lagi. InsyaAllah lah. Habis khatam satu Al-Quran kita tafsirkan. Dan sebelum Ustaz mentafsirkan Al-Quran, Ustaz telah hadir daurah tafsir Al-Quran 30 juzuk ya, dan mendapat sanad daripada Maulana Abdul Hadi selama 4 tahun lah, 4 tahun 4 kali berturut-turut. Dia barulah Ustaz boleh kata orang menyampaikan kursus ataupun membuat pengajaran daurah tafsir ini. Okey. Sebenarnya Ustaz bagi tahu daurah tafsir ini sebagai kata orang cerita selepas ini, iaitu kesinambungan pelajar-pelajar ulul albab ni. Bagaimana selepas kita menghafal, itu yang sebenarnya Ustaz kata orang bagi intro dulu tu. Bukan nak cerita sangat tentang pengajaran dan pembelajaran tafsir kita tu. Cuma kata orang intro, bagaimana kata orang targhib. Targhib ni mana nak menggalakkan pelajar-pelajar ni. Rupa-rupanya Ustaz meneruskan pengajian tafsir selepas memastikan anak-anak pelajarnya kata orang khatam 30 juzuk Al-Quran, hafaz. Lepas ni ada satu tanggungjawab lain pula, ya, iaitu sepatutnya mereka mendalami tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Selepas satu period, satu tempoh yang lain, patutnya mereka mengamalkan dan menyebarkan pula Al-Quran. Itu sepatutnya yang sebenar-benar yang Ustaz nak beritahu lah. Itu dia. Sekadar itulah jawapan. Terima kasih Ustaz untuk intro tu. Menarik, banyak betul benda yang Ustaz buat. InsyaAllah bermanfaat untuk untuk masyarakat lah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya nak menjemput Ustaz Azli untuk teruskan perkongsian Ustaz tentang perkara yang dibuatlah selepas selesai persekolahan, selepas selesai alam persekolahan. Okay, jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Azli untuk meneruskan. Okey, selepas selesai balik daripada sekolah, kata orang katakan pukul 4 begitu, sampai di rumah, Ustaz rehat, pergi semayang di masjid. Dalam pukul 5, Ustaz mulakan kelas Al-Quran. Mulakan kelas Al-Quran sehinggalah pukul 6. 5 hingga pukul 6. Jadi Ustaz pun rehat sekejap dalam 15 minit. Terus Ustaz baca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab akidah, hadis, yang Ustaz jadikan kuliah pada malam itu. Jadi pada balik pukul 4 tu hingga pukul 5 Ustaz rehat sekejap, mandi, sembahyang asar di masjid.
balik teruskan kelas Al-Quran sampai pukul 6. Pukul 6 Ustaz baca kitab. Pukul 7 Ustaz pergi masjid, balik daripada masjid dalam pukul 10. Biasa ada kelas Al-Quran lagi. Sampailah pukul 11 malam. 11 malam baru Ustaz balik. Balik daripada masjid pukul 11 malam. Kadang-kadang Ustaz terpaksa jawab beberapa soalan fiqh ataupun soalan-soalan daripada orang kampung yang WhatsApp pada Ustaz balas barulah Ustaz dapat tidur. Dan dalam pukul 5.30 begitu, dalam Ustaz bangun, paling awal pun pukul 5 lah. Sebab Ustaz tak boleh nak bangun awal lagi daripada tu sebab Ustaz tidur lambat dan siang kita letih. Jadi kalau Ustaz boleh bangun setengah jam sebelum waktu subuh itu Ustaz rasa sudah memadai pada Ustaz. Dan Ustaz cuba istiqamah sembahyang malam. Istiqamah sembahyang malam walaupun kata orang dengan 2 rakaat. Dengan 2 rakaat. Dan Ustaz istiqamah sembahyang witir 3 rakaat sebelum tidur. Yang ini Ustaz nak share dengan anak pelajar, ya. Sembahyang witir kita jangan tinggalkan sembahyang witir. Jadi sebelum tidur yang witir 3 rakaat dan kita bangun awal sebelum subuh, kita sembahyanglah kurang-kurangnya 2 rakaat. Maka kita sudah dapat pahala tahajud. Pahala tahajud. Qiyam tu memang kita dah dapat dah. Kerana kita mendirikan witir sebelum tidur itu dah termasuk dalam qiyam. Sejak kita sembahyang maghrib berjamaah, isyak berjamaah kan, kita telah qiyam sebenarnya. Kita telah qiyamul lail, mendirikan malam. Tapi tahajud kita kena dirikan selepas kita tidur. Jadi kita bangun daripada tidur kurang-kurangnya ada masa dalam sembahyang 2 rakaat 15 minit dan beristighfar, sebagaimana ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, dan mereka itu beristighfar ketika waktu sahur, kan? Ketika waktu sahur mereka itu beristighfar. Kenapa? Kerana mereka beristighfar? Kerana mereka bimbang amalan-amalan yang mereka lakukan kepada Allah Ta'ala tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana tak diterima? Mungkin timbul masa tengah semayang tadi itu timbul perasaan yang tidak elok. Perasaan rasa diri sudah elok, sudah sempurna, sudah banyak ibadah contohnya. Maka sebelum kita masuk waktu subuh, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Itulah kehidupan Ustaz satu hari. Dan di sekolah, pukul biasalah 7.30 kita dah mulakan tasmih, kan? Tasmih sehinggalah sampai ada murajaah pukul tengah hari, kan? Sampailah petang sembahyang zuhur di surau, di masjid, di sekolah, ya, sehinggalah kepada petang dan cuti sekolah. Begitulah yang Ustaz sebut tadi kehidupan Ustaz. Kadang-kadang kita pergi umrah sampai 3 kali setahun. 3 kali setahun kita pergi bulan 3, bulan 6 dan bulan 12. Dan ada masa Ustaz pergi travel lah. Itu antara hobi Ustaz lah. Tapi travel yang Ustaz pergi tu, kita pergi ke tempat-tempat yang kata orang komuniti Islam. Komuniti Islam. Contoh kita pergi ke Phan Rang di Vietnam. Kita melihat peninggalan sejarah kerajaan Cham, kerajaan Champa, kerajaan Melayu Champa di Phan Rang di sebelah barat laut, barat daya Vietnam, tepi pantai. Kita lihat kesan-kesan sejarah kerajaan Melayu Champa. Dan kita pergi ke pedalaman di Vietnam, komuniti Islam yang mana terdapat masyarakat Champa yang kata orang ada yang sesat, yang sudah kafir, yang Islam terbahagi kepada 3
dan kita jumpa Quran-Quran mereka yang ditulis dengan dengan tidak betul di atas kulit kayu dan masih lagi simpan dan masih menjadi pegangan mereka lagi sehingga ke hari ini. Quran yang ditulis tu di atas kulit kayu dan ditulis dengan tulisan yang tak betul lah. Disambung-sambung hurufnya, ayat-ayatnya disambung-sambung. Jadi kita dapat melihat sejarah. Juga kita pergi ke Uzbekistan, kita lihat sejarah umat Islam, kita jumpa Quran di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Ketika Sayyidina Uthman bin Affan membaca Al-Quran itu, Sayyidina Uthman dibunuh, ditikam daripada belakang. Dan darah Sayyidina Uthman pun terkeluar lalu terpancuk di atas Al-Quran itu yang ditulis di atas kulit binatang tadi. Dan bila kita lihat tadi sejarah bagaimana kita kaitkan dengan sejarah bagaimana Al-Quran tadi boleh sampai ke sebelah Asia Barat. Kita kaitkan dengan sejarah kan. Bagaimana Al-Quran itu asalnya berada di Madinah sehingga boleh sampai ke Asia Barat. Itu pengajaran-pengajaran yang kita boleh buat. Dan bila kita pergi mengembara ke Bosnia, ke Turki, kita lihat sejarah umat Islam, pembunuhan yang besar-besaran, ethnic cleansing di Srebrenica kan. Srebrenica kita lihat bagaimana orang Islam ni, betul Allah Ta'ala kata, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan redha kepada kita sehinggalah kita mengikut jejak langkah mereka. Dan kita melihat mendengar cerita-cerita orang Bosnia tadi bagaimana tentera Pakatan NATO ni sepatutnya mereka membantu umat Islam. Tetapi mereka mengumpulkan umat Islam Bosnia tadi, akhirnya mereka menyerahkan kepada tentera Serb untuk dibunuh. Maknanya betapa Allah Ta'ala kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ini betul-betul kita boleh memahami dengan jelas akan keadaan betapa buruk sangkanya orang-orang kafir kepada orang Islam pada hari ini. Itulah antara aktiviti Ustaz, dan Ustaz merancang pada tahun hadapan kalau Allah Ta'ala panjangkan umur Ustaz akan mungkin berkelana lah, nak kata apa, berkelana ke negeri Thailand untuk duduk di pondok-pondok di sana untuk belajar kitab di sana. Itu antara niat Ustaz lah. Niat. Menarik kongsian Ustaz. Ustaz, tadi sebelum kita mulakan sesi, masa saya buat pengenalan semua tu, sekejap, Ustaz ada sebut tentang fasa selepas belajar yang 10 tahun ke depan, 10 tahun lagi dan 10 tahun lagi. Boleh tak Ustaz kongsikan dengan lagi mendalam apa yang Ustaz nak sampaikan lah tentang 10 tahun tu lah, fasa selepas. Okey, terima kasih Zati. Satu soalan yang Ustaz tunggu-tunggu lah. Yang sebenarnya soalan itu Ustaz nak jawab dari direct kepada direct kepada kata orang target group, iaitu target group ulul albab generasi pertama. Yang pertama sekali ialah Ustaz nak mengajak kepada ahli-ahli attendees ataupun attendees kita panggil attendees attendees yang ada dalam Teams, Microsoft Teams live pada hari ini, ialah Ustaz nak mengimbau balik, iaitu matlamat dan objektif kita menyertai ataupun sama-sama di dalam Ulul Albab program Ulul Albab. Tentu kita perlu kata orang imbas kembali. Objektif utama kita melahirkan Ulul Albab pada tahun 2008
pada bulan 11, bulan 12, Ustaz memang tak cuti masa tu. Pergi ulang alik ke rumah Datuk Seri Idris Yusof, ya, membuat kertas kerja, membentangkan kertas kerja kepadanya. Kertas kerja yang kita bentang pertama sekali itu ialah kita buat 5 tahun khatam. Sampai kita bentang kepada dia tu, dia marah kepada kita. Kenapa buat macam ni? Dia kata, kenapa kita membataskan keupayaan, potensial para pelajar ini? Kalau kita buat 5 tahun, mungkin ada yang boleh khatam dalam masa 2 tahun, tahun ataupun 3 tahun. Kalau kita buat dalam 5 tahun ini, maka kita telah membataskan kita punya potential group tadi. Pelajar-pelajar yang begitu berpotensial. Maka kita balik semula ke maktab, kita bincang dan kita ubah balik modul dan kita present kepada Datuk Seri Idris Yusof. Masa tu dia pengerusi MARA dan diterima cadangan kita, iaitu khatam dalam masa 3 tahun. Dalam masa 3 tahun. Jadi bila kita present dia dalam masa 3 tahun, rupa-rupanya ada yang boleh khatam dalam masa setahun lebih. Sehingga rekod yang terbaru MRSM Ulul Albab pada hari ini 9 bulan lebih. 9 bulan, iaitu namanya adik Fatani. Fatani nama dia. 9 bulan. Dia asal di Kota Baru, Kelantan. Fatani. Dia boleh khatam dalam masa 9 bulan. Yang sebelum tu Muhammad Hanif Musa tu, yang adik-adikku juga. Adik-adikku juga. Baik, apa yang Ustaz nak kata orang nak rangsangkan anak-anak pelajar, Ustaz panggil anak-anak pelajar lah, ya. Sebab tengok mursyid, tengok aktif, masih lagi kata orang teringat masa Ustaz jadi warden dulu, ya. Kejar sana, kejar sini. Kejar sana, apa nama tu, siapa dia dah tu, yang duduk US tu, lompat kat pintu tu. Ustaz kejar dia, lompat balik masuk dalam pintu. Masya Allah. Di tengah malam Ustaz naik motosikal keris dengan Fakhrul Razi tu, kejar sampai dekat store tu. Sana, dia lari. Ustaz dia kata dia lari. Dia tak sebab apa? Dia tak nak sembahyang Qiyamul Lail. Sebab Ustaz buat dulu wajib sembahyang Qiyamul Lail, tidur di surau. Ya, pelajar-pelajar Ulul Albab, pelajar-pelajar yang bukan Ulul Albab masa tu, sunat muakkad. Sunat muakkad. Pelajar Ulul Albab, Ustaz nak train. Nak train dia ni berqiyamul lail dan bagaimana mengamalkan hafazan tadi dalam qiyamul lail. Tapi hari ini pelajar Ulul Albab, dia baca hafazan dalam sembahyang dia, dalam sebagai ketika dia menjadi imam. Itu sudah menyalahi konsep. Kerana apa? Kerana bacaan surah-surah dalam sembahyang ni sepatutnya kita baca surah-surah yang mufassal. Surah-surah yang mufassal, iaitu juzuk 26, 27, 28, 29 dan 30 yang diulang-ulang dalam 5 sembahyang fardu tadi. Akhirnya dibaca surah Al-Baqarah, dibaca surah Ali Imran, dibaca surah An-Nisa, dibaca surah Al-Ma'idah dalam sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Akhirnya jadi panjang lah. Kadang-kadang 2 muka surat, 1 muka surat. Kerana dia nak mengamalkan hafazan dia dalam sembahyang fardu. Sepatutnya dia mengamalkan sembahyang surah-surah hafazan dia tadi dalam qiyamul lail. Dengan memanjangkan qiyamul lail. Tatwilul qiyam, memanjangkan qiyam. Baik. Ustaz nak mengajak anak-anak pelajar di sini ialah matlamat asal. Penumbuhan Ulul Albab ini ialah nak melahirkan teknokrat, profesional yang mempunyai kefahaman tentang Al-Quran. Mungkin dia pada masa belajar itu, mungkin betul lah hafal, betul lah belajar, faham, tafsir sikit-sikit. Tapi selepas kehidupan masuk kata orang kita belajar di universiti, maka semakin hari semakin sedikit kita meninggalkan ajaran Al-Quran. Semakin hari Al-Quran meninggalkan kita. Kerana kita meninggalkan Al-Quran.
Kerana live kita sudah tidak sama dengan live ketika kita berada di MRSM Kerta Putera. Semasa kita berada di MRSM Kerta Putera, live Al-Quran kita itu dipandu oleh guru, dijaga oleh guru. Sampai di peringkat kita di universiti, kita sendiri menjaga kita. Ataupun hashtag yang terbaru, kita jaga kita. Tak ada orang lagi. Dan masa Ustaz beri kuliah dalam surau dulu pun, kalau mursyid masih ingat, Eti masih ingat, ya, kita selepas Ustaz bagi tahu, Ustaz ingat lagi ayat Ustaz, selepas ni Ustaz tak boleh nak jaga dah kamu. Kamu duduk di US ke, dekat UKM ke, dekat UM ke, dekat mana-manalah, kamulah yang akan menjaga diri kamu. Maka dalam proses kita belajar di kampus, kita banyak meninggalkan Al-Quran. Kita banyak meninggalkan Al-Quran. Jadi selepas satu kehidupan, iaitu kita dah berkerjaya sekarang, Ustaz menyeru kepada anak-anak pelajar supaya kembali semula kepada Al-Quran. Ya, kalau boleh hafal semula, dapatkan balik. Dan di samping itu, ya, cuba tadabbur Al-Quran. Dalam grup Ulul Albab generasi yang pertama ni, boleh dia wujudkan satu hari satu ayat tafsir. Satu hari satu ayat tafsir. Satu hari satu ayat tafsir. Dan boleh invite Ustaz untuk post satu ayat satu tafsir. Sudah cukup. Sebagaimana yang Ustaz amalkan hari ini di MRSM Kerta Putera, sebelum kita memulakan kelas hafazan, di awal waktu kita talaqi satu muka surat, talaqi jama'i. Kalau mursyid masih ingat dulu, kita bertalaqi surah Yasin, kan? Al-Baqarah, Al-Fatihah, lepas asar. Kalau mursyid masih ingatlah. Ustaz masih ingat, gambar itu masih ada lagi dalam simpanan Ustaz. Ingatan itu tidak luput dalam hati Ustaz. Apatah lagi dalam minda Ustaz. Dalam hati Ustaz pun tak pernah luput. Bagaimana kata orang, perkenalan kita yang pertama. Jadi banyaklah cerita Ustaz nak cerita setunya. Jadi Ustaz menyerulah. Cerita-cerita Ustaz tadi, Ustaz belajar tafsir, tadabbur sehingga dapat sanad 30 juzuk Al-Quran, dapat sanad hadis, dapat sanad zikir, zikir oleh Hasan Basri. Itu semua kata orang nilai tambah kepada kita, generasi Ulul Albab, yang mana anak-anak pelajar generasi Ulul Albab yang pertama tadi sebagai pioneer. Antum adalah kata orang peneraju. Pioneer ni apa? Peneroka Peneroka Peneraju. Perintis, penganjur, peneroka, kan? Nak tak nak orang akan melihat generasi pertama tadi. Sejauh mana dia kehidupan dia selepas graduate. Adakah dia gathering dia sekuat mana? Alumni dia sekuat mana? Sejauh mana dia membantu pihak sekolah? Ada tak? Sebab Ustaz bercakap ini, sebab Ustaz sendiri pun ada alumni juga. Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Batu Buruk dan Sultan Zainal Abidin Ladang, Kuala Terengganu lah. Kami pergi buat program motivasi di sekolah kami. Kami kutip bantuan-bantuan untuk beli amplifier dan speaker di surau, di sekolah, dan kita ziarah kawan-kawan kita yang telah mati, ya, yang beri bantuan, yang beri bantuan kepada kawan-kawan kita yang telah mati, anak-anak dia dan sebagainya. Kita buat perhimpunan hari raya setiap tahun. Kita jemput guru-guru kita yang dah tua, ada yang dah mati, ya, dan kita buat tahlil untuk mereka. Ini semua yang Ustaz nak share di sini ialah guideline ataupun
apa yang awak semua, antum semua perlu buat selepas kita bergathering. Dan akhir sekali Ustaz nak tekankan di sini ialah kembalilah kita kepada Al-Quran, anak-anak pelajar. Walaupun Ustaz tengok ada yang berambut panjang, ada yang berambut panjang lah, ada yang kata orang tak kisah, Ustaz tak kisah itu semua. Ya, sebab Ustaz dulu pun masa Ustaz belajar agama dulu pun bukanlah kata orang berserban berkopiah pun. Kata orang selepas Ustaz dah jadi Ustaz ni, dah tua sedikit baru dah berserban berkopiah. Pun masa Ustaz bersekolah dulu memang Ustaz dah berserban dah. Memang pergi ke surau, tapi masa kita duduk universiti kita dah mula kata orang kita punya karakter kita punya penampilan, identiti kita dah berubah sedikit. Tapi selepas kita bekerja, kita berkahwin, kita masih ingat lagi asal usul kita adalah ahlil Quran. Ahlullahi wa khassatuh. Ahli Allah. Jadi anak-anak pelajar jangan lupa. Kalau dah kata orang jauh sangat daripada Quran, kembali semula kepada Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Happy. Apa ni yang pasal 10 tahun ke depan ke itu. Terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz. Jadi mungkin ada something spesifik yang Ustaz nak share kan 10 tahun. Contohnya macam kalau habis belajar kita 25 tahun. Jadi dalam 25 ke 35 tahun tu mungkin ada Ustaz nak share, mungkin ada apa-apa benda yang mungkin kita boleh buat ataupun tambah selepas Al-Quran. Terima kasih kepada Eti ya. Jadi kita bicarakan hari ini selepas kehidupan kita di semasa SPM. Lepas tu kita dah mula nampak kita punya career kita. Contoh Ismail tadi dia ambil bahagian accountant, akhirnya dia jadi accountant. Kan? Akhirnya dia jadi accountant. Bagi siapa yang jadi cikgu, akhirnya jadi cikgu. Jadi kehidupan selepas kita graduate itu sebenarnya. Ustaz nak ambil contoh kepada kawan-kawan Ustaz lah. Kawan-kawan Ustaz. Mula-mula kita melihat kawan-kawan Ustaz ni banyak yang masuk dalam PTD, iaitu pegawai tadbir diplomatik. Ada yang dah ada dah siap PhD-nya dan jadi duta di Mexico hari ni, duta di Perancis. Itu kawan Ustaz belaka tu. Duta di Perancis hari ni, Dato' Azfar di Mexico, dan hari ni pegawai-pegawai PTD di Putrajaya tu banyak kawan-kawan Ustaz. Yang di JPN Jabatan Pendaftaran Negara, yang kalau kata orang pencen yang sign kad pengenalan tu, akhir kawan Ustaz lah yang akan jadi dia yang tanda tangan kepada kad pengenalan tu, IC. Jadi Ustaz nak bagi tahu di sini ialah kehidupan selepas belajar, kita akan lihat yang penting pada 10 tahun selepas dia memilih kerjaya dia tu. Kita akan melihat dia kata orang dia berada di puncak ataupun tidak. 10 tahun selepas itu. Ya, 10 tahun selepas itu. Tetapi banyak orang yang lupa membincangkan sebenarnya. Walaupun dia berada di puncak karier pada kata orang 25 tahun graduate, selepas 10 tahun kan, umurnya 35. 35 ni penentu career dia tu. Adakah dia boleh pergi lagi dengan lebih jauh ataupun dia statik pada kata orang pada tahap itu, untuk dia masuk pada umur 40 tahun tadi, kerana pada umur 40 tahun tadi dia sudah mempunyai stability dari segi emosi dia. Orang yang umur 40 tahun ini dia ada stability dari segi emosi dan stability
dari pemikiran dan stability dari segi kepimpinan dia terserlah di situ. Dan kita lihat umur Rasulullah dilantik sebagai Rasul pun pada umur 40 tahun. Ya. Dan kita lihat khalifah-khalifah Rasulullah SAW, Khulafa ar-Rasyidin dilantik menjadi khalifah pun selepas umur 40 tahun. Kecuali pimpinan-pimpinan ketua tentera dalam Islam ni banyak yang umur bawah pada 40 tahun, 25 tahun ke bawah. Itu dari segi kepimpinan dalam bidang ketenteraan, tak menyamai dari segi kepimpinan dalam bidang-bidang yang lain. Cuma Ustaz nak beritahu di sini, walaupun selepas 10 tahun dia berkerjaya, nampak dia mempunyai mempunyai kata orang stand yang kukuh pada kariernya, tapi sebenarnya kita kena melihat adakah kariernya itu mempunyai life ataupun tidak, kehidupan ataupun tidak. Tengah orang dia kerja dia tu memanglah nampak hebat, tapi kehidupan selepas kerja, petang, malam, di hari Minggu, maka di situ kita boleh menilai kesempurnaan kejayaan dalam hidup. Kesempurnaan kejayaan dalam hidup. Dan itulah sebenarnya maksud kita beragama. Maksud beragama. Bukan kita nak kejar kehidupan duniawi saja. Jadi anak-anak pelajar kena faham, bukan kita nak kejar maksud duniawi saja, maksud kata orang pangkat saja. Sedangkan maksud hidup atas dunia ini ialah nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kehidupan selepas 35 tahun. Jadi selepas 35 tahun mungkin kita sudah mempunyai anak, kata orang 3 orang. Kurang-kurangnya 3 orang. Kalau rajin beranak lah. Contoh kalau orang lah beranak, mungkin seorang ataupun 2 orang. Kalau rajin beranak, kata orang ini 3 tahun seorang. 3 tahun seorang, kalau 10 tahun jadi 3 orang lah. Kalau rajin lagi mungkin 5 orang anak. Jadi mungkin 10 tahun akan datang ni Ustaz tanya anak mursyid berapa orang? Anak saya ada 7 orang dah Ustaz. Setahun seorang beranak. Okey lah. Kan? Jadi selepas 35 tahun ke hadapan. Selepas kata orang 10 tahun lagi ke hadapan. Pada umur kita 45. Kita sudah mempunyai kehidupan yang berbeza. Kita dengan keluarga kita, anak-anak kita dah besar, sudah bersekolah menengah. Kan? Kita mempunyai stability yang baik dari segi emosi kita. Tapi di sana ada beberapa perubahan. Perubahan dalam rumah tangga. Mungkin dulu isteri kita penyayang. Sekarang dia dah berubah. Dia boleh jadi berubah emosi dia. Jadi di atas kecerdikan dan kepandaian kita tadi, kita boleh tackle masalah-masalah tadi. Jadi sekadar itulah jawapan Ustaz pada Eti tadi. Cuma Ustaz nak tekan di sini ialah kehidupan kita yang sejati ialah bagaimana kita boleh menguruskan kehidupan kerohanian kita, kehidupan kita dengan masyarakat, bagaimana kehidupan kita dengan agama. Jangan kita lihat prospek career sahaja, prospek pangkat sahaja, prospek darjah sahaja di sisi mata manusia. Apa yang Ustaz sebut tadi, apa yang Ustaz nak buat pada umur sekian-sekian Ustaz nak berhenti awal dan apa, itu semua boleh jadikan panduan untuk anak-anak pelajar. Bagaimana nak belajar lagi lepas ni ke, nak pergi mendalami semula Al-Quran, kelas tafsir ke, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz atas jawapan soalan yang kedua tadi.
Jadi saya apa yang saya dapat rumuskan yang Ustaz kata tadi, dalam kehidupan kita ni, terutama 10 tahun selepas kalau kita bekerja tu biarlah ada makna lah kerja, jangan kerja semata kerja kan. Ya. Jangan kerja semata-mata tapi tak ada makna lah dalam kehidupan. Okey, terima kasih Ustaz atas jawapan tu. Yang soalan saya yang ketiga, saya nak minta perkongsian daripada Ustaz. Mungkin ada seseorang yang Ustaz jadikan sebagai contoh ataupun pedoman Ustaz lah dalam orang yang bijak menguruskan kehidupan lah, macam apa, panduan untuk kami yang dah habis belajar ni, baru menempuh alam kerja, mungkin ada yang masih belajar. Figure dalam masyarakat ke? Figure masyarakat. Figure. Figure dalam masyarakat, sebenarnya Ustaz tak banyak sangat mempengaruhi apa nama ni, aim Ustaz. Contoh kata orang apa, nak kata contoh Datuk Fazilah Kamsah lah, contoh satu figure pakar motivasi, ataupun Dr. Ridwan T contoh kan. Cuma yang Ustaz banyak kata orang merangsang diri Ustaz sendiri ialah rakan-rakan Ustaz. Rakan-rakan Ustaz. Yang banyak merangsang. Contoh Ustaz banyak melihat apabila kata orang sekarang Ustaz dah umur 50. Berarti 25, 35, 45 dan masuk yang 10 tahun yang ketiga. Kan? 45 hingga ke 55 kan? Jadi apabila Ustaz melihat kawan-kawan Ustaz tadi begitu banyak kata orang encourage Ustaz. Contoh dia satu kelas dengan kita dulu. Dia satu batch dengan kita dulu. Pergi sekolah sekali. Contoh Dr. Khairuddin Aitakiri tu menteri apa perladangan Menteri apa dah? Komoditi ya, menteri komoditi. Itu kawan Ustaz. Ustaz pergi sekolah dengan dia, balik sekolah dengan dia. Pergi sekolah jalan kaki, balik jalan kaki. Mak dia masa dia sekolah dia menengah tu kemalangan dengan lori trailer, mati, digilis oleh lori trailer. Dia muda daripada Ustaz 2 tahun lah, umur dia 47 sekarang. Kita melihat kawan-kawan kita ni, kawan-kawan Ustaz ni yang dah bergelar datuk, ada 2-3-4 orang, 2-3 orang yang ada PhD, yang mengajar di Kuza. Kalau dia mengajar di Kuza tu, di Uniza tu sekarang, semua kawan-kawan Ustaz, lecturer. Dan PTD yang Ustaz sebut tadi, di jabatan-jabatan kerajaan, jadi duta sana, jadi duta di sini. Jadi Ustaz memilih kerjaya sebagai guru mara. Ya, jadi selepas 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, masuk 10 tahun yang ketiga, banyak kawan-kawan Ustaz ni banyak merangsang Ustaz. Contoh Ustaz tengok kejayaan dia. Sehinggalah memberi idea kepada Ustaz untuk kata orang sambung belajar. Sekarang Ustaz dah ada, alhamdulillah dah siap PhD Master Ustaz, dan Ustaz merancang untuk menyambung dalam PhD di Uniza dalam bidang apa? Dalam bidang fiqh, usul fiqh, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia jurisprudence. Pernah dengar perkataan tu? Jurisprudence ni kalau tanya Mak Mursyid, tahulah kan. Mursyid pun masa Mursyid duduk SPM tu, Mak Mursyid tengah buat PhD masa tu. Kan? Ustaz ingat lagi Mak Mursyid selalu cerita susah gini. Tapi di situ banyak merangsang Ustaz.
tengok kawan-kawan yang ada berjaya. Jadi pesan Ustaz kepada anak-anak pelajar, walaupun kita selepas grad, jangan kita melihat kejayaan kawan kita itu sebagai suatu yang boleh melemahkan diri kita. Contoh, kita lihat, contohlah setengah-setengah pelajar yang tak dapat fly, contoh. Dia tengok AT, wah AT, seronoknya AT pelajar dekat mana? Australia begitu dapat tengok kangaroo lah, apa pula siapa lagi? Apa nama tu, Zakirah Zakirah. Fakirah. Namanya disebut-sebut di MSN Kota Putra dalam majlis gemilang SPM sebagai contoh pelajar ulul albab yang pertama, belum habis belajar lagi syarikat Boeing dah offer kerja itu, kerja ini kan. Wah, hebat. Pelajar-pelajar yang satu batch pun dengar, wah hebat. Ada di kalangan satu batch ni kadang dia merasa inferiority complex. Dia rasa rendah diri. Sepatutnya Ustaz pesan pada mereka, sepatutnya kita tak boleh merendah diri. Sebab kita tak tahu lagi kehidupan yang 10 tahun di hadapan. 10 tahun di hadapan fasa yang kedua. 10 tahun fasa di hadapan yang ketiga. Kita tak tahu. Dan kita hendaklah kata orang berusaha. Sebab itulah kita kena beriman kepada qada dan qadar Allah SWT. Kita tak tahu qada Allah macam mana. Kita tak tahu qadar Allah Ta'ala macam mana. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita. Apa yang Allah Ta'ala qadarkan pada kita. Sebanyak mana. Yang penting kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Jadikan pencapaian kawan-kawan kita itu contoh. Kita jadikan pencapaian kawan kita itu sebagai perangsang diri kita. Perangsang diri kita. Perangsang kepada diri kita. Jangan kita merasa inferiority complex. Selama mana kita boleh ikut sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita boleh ikut kehidupan bersyariat. Kita sebenarnya dapat faham maksud hidup. Maksud perintah Allah. Maksud hidup atas muka bumi ini. Tujuan hidup atas muka bumi ini kita telah mencapai. Kita jangan rasa wow hebat dia, aku tak berjaya lah, apa lagi tu, beginilah. Kawan aku semua berjaya, aku tak berjaya. Oh, itu bukan kayu ukur yang tepat atas kejayaan. Itu semua kayu ukur hawa nafsu kita sahaja. Boleh anak-anak belajar? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kejayaan tu jangan ukur, wah dia pergi belajar luar negara, wah dia dapat kerja itu, kerja ini, aku macam Ustaz lah, aku kerja cikgu saja. Tapi selepas masuk fasa 10 tahun yang ketiga, Ustaz cukup yakin bahawa qadar Allah terhadap Ustaz, jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang Ustaz, adalah qadar yang terbaik untuk diri Ustaz. Walaupun Ustaz tak belajar luar negara, tapi Ustaz boleh pergi luar negara. Kan? Ustaz pergi ke Bosnia contoh, Ustaz pergi melawat sekolah-sekolah high school di sana. Jumpa pelajar-pelajar di sana, high school. Kita cerita, kongsi kehidupan di sana. Kita pergi ke universiti di Sarajevo. Kita share dengan student-student di sana. Kita pergi ke sekolah rendah di Turki. Kita pergi tengok kanak-kanak Turki di sekolah rendah di sana. Kita tengok macam mana pengajaran Al-Quran di sana. Kita melawat pusat-pusat tahfiz di Turki. Macam mana dia orang menghafal Al-Quran. Okey, lain slow tadi. Itulah. Sekadar itu je lah. Jadi kadang-kadang orang tadi dia ada pekerjaan, dia ada career, tapi tak ada suami pula. Masalah ke?
Kena cari suami lah ni. Betul. Kena. Mesti Zati. Mesti. InsyaAllah. Macam mana nak ustaz ni macam mana nak dapat suami? Kena doa pada Allah. Buat banyak sedekah, insya-Allah dapat suami yang soleh. Tengah orang tu career okey, gaji banyak, dapat isteri yang tak soleh, dapat anak yang tak soleh, tak bahagia juga. Kan? Tengah orang tu dapat isteri yang soleh, dapat pekerjaan yang baik, dapat pangkat, harta yang banyak, tapi tak ada anak, kahwin tak ada anak. Sunyi hidup sampai mati. Harta yang banyak nak diwariskan pada siapa? Inilah yang ustaz sebut. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi apa yang ustaz hidup hari ini, ustaz rasa the best life. Katakan kehidupan yang terbaik yang ustaz hadapi. Ustaz ada kontak dengan masyarakat luar negara, kan? Masyarakat luar negara, masyarakat setempat, career ustaz, kan? Keluarga ustaz, anak-anak, ustaz rasa the most complete life that Allah Subhanahu Taala yang beri kepada ustaz. Syukur, alhamdulillah. Syukur ustaz ada keluarga yang baik, anak-anak yang baik. Anak ustaz 3 orang dah hafal Quran. Alhamdulillah. Yang duduk Mesir tu khatam Isyirah kan? Ustaz. Ahmad kena Ahmad. Kena nombor bongsu lah ustaz. Ahmad nombor 2. Ahmad dekat UD10 sekarang. UD10 dia ambil Mechanical Engineering Tahfiz juga. Yang bongsu namanya Abdullah tu tak sempat kot. Ke sempat? Tak sempat. 2007. Dia lahir 2007. Sempatlah. Sempatlah. Pun tingkatan 1 sekarang di Kota Putera. Dah hafal 3 juzuk dah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lah ustaz. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita nak sebenarnya duduk atas muka bumi Allah ni? Last sekali anak-anak pelajar, apa yang kita nak ialah redha Allah Ta'ala. Ingatlah ni anak-anak pelajar. Bukan nak kata kunci apa tak. Apa yang penting ustaz nak tekankan di sini, redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 kali pagi, 3 kali petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. InsyaAllah anak-anak belajar, ustaz doa, dapat suami yang baik, dapat isteri yang baik, dapat anak yang soleh, kerja yang baik. Yang penting kehidupan here and after. Betul kata, betul. Kan? Kehidupan here and after. Dan terlebih penting lagi kehidupan kita di hari akhirat nanti. Syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ustaz menyeru pada anak-anak pelajar yang hafaz Quran generasi yang pertama tadi, kembali semula kepada Al-Quran yang kita hafal tadi. Apa didikan ustaz-ustaz, apa yang ustaz tak didik dulu, ajar pakai serban, qiyamul lail, baca maksurat, tadarrus, murajaah di waktu petang, berpuasa Isnin dan Khamis, tazkirah, baca kitab Munyatul Musalli, kan? Talaqi kitab, pergi cari guru-guru agama di sana. InsyaAllah ustaz yakin kehidupan anak-anak pelajar Ulul Albab lebih bersinar, lebih indah, lebih ceria selepas ini. Jangan letak dunia di hadapan, letaklah akhirat di hadapan. Nescaya dunia akan mencari antum semua, insya-Allah. Kadang itu eti. Okey, terima kasih Ustaz jawapan kepada soalan saya tadi. Iaitu siapa yang Ustaz jadikan contohlah dalam kehidupan Ustaz kan. Ustaz refer kepada kawan-kawan Ustaz. Jadi kalau macam kita pun, kita ramai kawan-kawan yang berjaya
berjaya kan. Tapi mungkin ada yang dan kita pergi kat bidang yang lain-lain kan, ada orang buat bisnes, ada orang pergi accounting, ada orang pergi bidang medik semua. So sebenarnya yang saya rasa lah kan, pendapat saya lah, kejayaan tu dia subjektif kan. Ada orang mungkin dia buat bisnes, dia rasa macam dia mungkin keuntungan dia tak begitu banyak lah, so dia rasa down. Tapi itu bukan penentu kejayaan. Kejayaan tu subjektif. Kita belum tentu tak berjaya lagi sekarang ni, mungkin akan berjaya dalam 10 tahun akan datang, macam yang Ustaz kata lah. Jadi setiap orang dia ada erti kejayaan diri dia sendiri lah. Tapi yang paling penting macam Ustaz katakan, untuk mencari redha Allah lah. Pergi jauh mana pun yang penting kena cari redha Allah balik. Jadi mungkin soalan terakhir daripada saya lah. Terima kasih atas jawapan Ustaz tadi. Saya nak bertanya tentang satu prinsip yang Ustaz pegang dalam kehidupan untuk menjadikan Ustaz dalam tahap sekarang lah, sebab Ustaz cerita pun Ustaz dah banyak buat, Ustaz banyak nilai tambah dah, bukan mengajar kamu saja, Ustaz dah ambil sanad semua kan, banyaklah pencapaian yang Ustaz dah capai. Jadi saya nak tahu, saya nak tahu satu prinsip yang Ustaz pegang lah untuk kehidupan Ustaz lah, dalam kehidupan Ustaz. Terima kasih Izzati. Satu soalan yang Ustaz tunggu-tunggu daripada Izzati. Mudah saja prinsip hidup Ustaz. Masa Ustaz sekolah rendah dulu, Ustaz nak jadi askar lah, bomber lah. Sampai tingkatan 5, kalau menengah Ustaz nak jadi kerani lah. Sehingga masa tu Ustaz fikir, bolehkah aku beli kereta? Mampukah aku ni pakai kereta? Sampai di universiti, Ustaz nak jadi pegawai tadbir lah, itu inilah. Nak jadi itu, nak jadi inilah. Penganalisis politik lah dan sebagainya. Kan? Tapi Ustaz minat politik. Ya, Ustaz minat politik. Anak-anak pelajar pun begitu lah, kena cebur bidang politik ni. Kena belajar politik, kena tahu politik negara Malaysia khasnya pada hari inilah. Apa yang Ustaz nak sebut di sini ialah pada masa Ustaz tingkatan 6. Ustaz tak ada cita-cita lain. Cuma Ustaz nak jadi orang yang baik-baik. Itu saja. Itu saja. Cukup simple dan cukup umum, nampak macam subjektif, tetapi ianya begitu objektif dengan mencakupi semua aspek kehidupan. Maksud apa Ustaz nak jadi orang yang baik-baik? Kalau Ustaz jadi cikgu, Ustaz jadi cikgu yang baik. Kalau Ustaz jadi ustaz, Ustaz jadi ustaz yang baik. Tidak kata orang hanya mengajar saja. Nasihat kepada pelajar, jarang. Jaga pelajar, jarang. Kata orang. Mudah saja. Kalau Ustaz jadi pegawai tadbir, Ustaz mahu jadi pegawai tadbir yang baik-baik. Itu saja. Cukup mudah Ustaz punya falsafah hidup. Ustaz bagi tahu kepada diri Ustaz masa Ustaz tingkatan 6, Ustaz nak jadi orang yang baik-baik. Itu saja. Ustaz tak ada masa tu. Mungkin kehidupan Ustaz di sekolah tak semacam ulul albab pada hari ini. Ya, kaunselor dah bagi tahu kalau awak kerja Petronas, kalau awak ambil oil and gas, awak dapat kerja Petronas, kerja Schlumberger, kerja dekat offshore, awak earn 25,000 ringgit per month. Wah, awak dah pun mula imagine. Masa Ustaz sekolah dulu, tak ada kaunselor, tak ada cikgu pun yang bagi tahu semacam itu. Ya, kita sendiri yang kita fikir kita ni nak jadi apa. Akhir sekali Ustaz fikir, Ustaz nak jadi orang yang baik-baik. Itu saja. Dan Ustaz nak share pada anak-anak pelajar, kalau Allah jadi accountant yang baik-baik. Dan maksud baik-baik ni, kita mesti maju ke depan. Progresif. Optimis. Proaktif. Itu maksud baik-baik. Bukannya maksud baik-baik ini statik, pasif, lemah. Itu bukan maksud baik-baik yang Ustaz nak utarakan di sini. Maksud baik-baik di sini, jadi orang yang baik-baik ialah orang yang
proaktif, produktif, produsif, apa nama lagi tu, optimistik, yang mempunyai. Satu lagi Ustaz nak share. Ustaz selalu buat apa tu dah. Dia fikir apa tu, dia kata apa dah. Ustaz lupa satu istilah tu. Kita membayangkan apa yang kita nak. Apa dah? Nama dia apa? Teknik tu? Visualization? Visualize tu ialah. Visualize. Ada satu lagi teknik. Ustaz lupa. Ustaz selalu amalkan yang tu. Dan apa yang Ustaz aimkan untuk Ustaz dapat, Allah Ta'ala setakat ni semua Allah Ta'ala bagi. Semua Allah Ta'ala bagi. Itu. Jadi Ustaz nak share di sini. Contoh, anak-anak pelajar nak jadi apa? Contoh, kata orang, contoh jadi manager besar di dalam sebuah syarikat. Cuba anak-anak pelajar bayangkan. Bayangkan di satu hari, anak-anak pelajar berjaya memiliki 10 buah syarikat, 20 buah syarikat. Seorang manager yang berjaya. Dapat manage banyak syarikat dan dapat earn kekayaan yang banyak dan dapat sedekah. Cuba aim apa yang pelajar nak. Pelajar aim nak suami yang macam mana? Contoh. Cuba bayangkan. Ya Allah, berilah suamiku yang macam ni, macam ni, macam ni. Yang baik, yang macam ni. Yang ada, apa kata orang, kehidupan bersama dengan aku. Walaupun aku berkerjaya, dia berkerjaya. Berilah suami yang pada aku yang berkerjaya juga. Tapi ada kehidupan dengan aku. Ada masa untuk aku. Itu juga isteri. Ismail berilah isteri, jadilah isteri tunangku ni isteri yang baik, contoh. Lahir anak-anak yang soleh, contoh. Kan? Bahagia. Tak adalah berperang sana, berperang sini. Kan? Itu. Mudah saja Ustaz punya reti. Itu je lah. Reti, Ismail, yang Ustaz nampak lah muka sini ada 37 attendees. Boleh Ustaz nak tanya dia orang boleh ni, panggil je nama Ustaz. Mungkin Ustaz nak tanya rindu kat sesiapa ke? Tanya rindu tu memang rindu semualah. Memang rindu lah. Terutama yang lompat pintu tingkap tu. Tu memang rindu sungguhlah. Jumpa tu. Nama apa lah yang duduk dekat US tu? Atik lah. Atik tu. Ustaz kejar dia lari. Kejar lah. Yang Ustaz ingat dulu masa dekat surau, Ustaz suruh buat qiyamul lail. Ustaz tidur bersama-sama dengan kamu. Setiap minggu tu. Alhamdulillah Amril berkat Ustaz bawa dia jadi imam 2 tahun berturut-turut. Dia jadi Johan. Apa nama ni di negeri Perak. Johan 30 hafazan. Ustaz rasa minta maaf lah Ustaz nak puji sikit lah di sini lah. Amril adalah suatu contoh hafiz yang awak perlu jadikan dia sebagai ikon kamu. Bagaimana dia boleh menjaga hafazan dia. Minta maaf lah Ustaz, jangan kata kecil hati lah orang lain Ustaz tak puji. Ustaz nak puji Amril di sini tapi dia tak ada dalam ni Ustaz rasa. Tapi nanti kita sampaikan Ustaz. Ustaz nak puji dah biarlah. Dia pun selalu berhubung dengan Ustaz. Dia tak lupa. Khairul Hazwan pun dekat Mansurah. Dia selalu berhubung dengan Ustaz. Itu antara pelajar yang selalulah kata orang yang tak putus berhubung dengan Ustaz. Dan Amril, anak-anak pelajar, itulah kawan kamu yang satu orang ni contoh satu orang pelajar yang jaga Al-Quran. Cinta dia kepada Al-Quran sangat mendalam. Sehingga dia belajar pun belajar bidang Al-Quran juga. Ustaz tak naklah. Bukan Ustaz nak condemn awak pergi ambil bahagian lain. Ustaz nak bagi tahu di sini ialah bagaimana
bagaimana anak-anak pelajar itu yang Ustaz nak ulang balik tu, kembali semula kepada kehidupan kita, matlamat kita, tujuan kita menubuhkan ulul albab tadi, melahirkan profesional Al-Quran. Dan Ustaz nak 10 tahun akan datang, lahir satu orang tokoh ulul albab, generasi pertama di Amat Sangkota Putera tadi yang muncul di pentas antarabangsa ataupun di Malaysia. Jadi ikon negara ketika itu. Itu yang kita nak. Terima kasih Ustaz. Jadi atas ulasan Ustaz tadi. Jadi sekarang kita nak bergerak ke sesi Q&A lah, question and answer. Jadi saya baru dapat satu soalan. Ada seorang sahabat kita ni, dia nak bertanya apa tips-tips Ustaz, contohlah macam biasalah dalam kehidupan ni kita akan kecewa kan, kita tak dapat lari daripada kekecewaan, kekecewaan bercinta ke, kekecewaan belajar ke, kekecewaan macam-macam lah dalam kehidupan kan. Jadi macam mana kita nak, orang kata, move on lah daripada kekecewaan tu? Ada tips-tips yang Ustaz boleh kongsikan dengan kami semua? Ya. Bagus. Terima kasih soalan tu, Eti. Sebenarnya Ustaz kecewa dalam bercinta ni memang tak pernah ada lah. Tak pernah ada. Sebab Ustaz tak bercinta dengan ramai orang. Ustaz bercinta dengan satu orang saja. Akhirnya dia jadi isteri Ustaz itu saja. Ustaz tak bercinta dengan ramai orang. Jadi Ustaz tak mengalami putus cinta dan sebagainya. Jadi Ustaz pun tak bercinta lama-lama. Bercinta sekejap, kata orang, bertunang dan terus kahwin. Baik. Soalan Eti tadi. Bagaimana, apakah mekanisme yang Ustaz ada apabila Ustaz kecewa? Sebenarnya kecewa ini suatu permainan hidup. Satu permainan hidup. It was a game of your life. Permainan. Ia datang dan pergi. Hari ini kita kecewa, esok kita gembira. Hari ini kita gembira, esok kita kecewa. Tapi harus diingat, satu kekecewaan, dua kegembiraan yang Allah Ta'ala bagi. Apa dalilnya anak-anak pelajar? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu dalilnya. Ahli lughah, ahli tafsir dari sudut bahasa mentafsirkan ayat ini ialah Allah Ta'ala sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, iaitu maksudnya di sini ialah Allah Ta'ala beri kesedihan, kekecewaan satu kali, Allah Ta'ala beri kegembiraan berkali-kali, 2 kali. Jadi mungkin selepas COVID-19 ini, Allah Ta'ala beri kegembiraan yang berganda kepada kita. Syarat kita sabarlah, duduk di rumah, stay at home. Baik. Apakah mekanisme Ustaz kalau Ustaz sedih dan kecewa? Satu saja Ustaz nak share di sini. Ustaz tak nak share banyak-banyak, nanti lupa. Kan? Ustaz selalu amalkan motivate yourself. Kita sendiri motivate diri kita sendiri. Itu saja yang Ustaz amalkan. Dan talk to yourself. Talk to yourself. Apa dia? Cakap bahasa Inggeris sikit ni, Eti. Betul ke tak ni tak tahulah. Malulah ke Eti ni. Betul Ustaz. Betul. Kalau tak betul, tegurlah Ustaz. Betul. Okey. Talk to yourself. Bercakap kepada diri anda. Contoh. Ustaz selalu cakap kepada diri Ustaz, la tai'asu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. La tai'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu. La taqnatu min rahmatillah. La tai'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa. Allah Ta'ala sayang kamu. Allah Ta'ala uji kamu. Allah Ta'ala uji kamu, tanda Allah Ta'ala sayang kamu. Allah Ta'ala uji kamu, tanda Allah Ta'ala nak meningkatkan darjat kamu. Kamu kena usaha dengan sungguh-sungguh. Kamu kena banyak munajat kepada Allah Ta'ala.
Dan selepas kita bercakap dengan diri kita, dan kita kena bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita bercakap dengan diri kita itu sebenarnya Eti dan Ismail. Sebenarnya itu adalah suara daripada malaikat yang menjaga orang-orang mukmin. Tugas umum para malaikat tadi ialah antaranya ialah memberi semangat, motivasi, kata-kata supaya orang-orang mukmin tadi bersemangat menghadapi dugaan dan cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebenarnya kita nampak zahirnya kita yang berkata kepada diri kita. Sebenarnya yang berkata kepada diri kita ialah malakun karim. Malaikat yang mulia yang menjaga diri kita tadi yang telah memberi semangat kepada kita. Contoh, Muhammad Azli, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Ada sinar di sebalik kesusahan. There is a light beyond the tunnel. Betul, Eti? Betul ke tak? Betul Ustaz. Betul. Ni tak pandai belajar. Hebat dah tu Ustaz. Ada cahaya di sebalik terowong yang gelap tadi. Jadi anak-anak pelajar. Ustaz ingat masa Ustaz mula-mula mengajar di MRSM Jelebu dulu, Negeri Sembilan. Antara pelajar-pelajar Jelebu ni banyak dah jadi doktor pakar, itulah inilah. Jadi pegawai dekat MARA pun banyak. Bila dia jumpa Ustaz balik, yang batch 96, 97, 98, 99 di Jelebu, Negeri Sembilan. Dia tak ada cakap benda lain. Dia kata, Ustaz, dalam banyak-banyak saya ingat nasihat Ustaz. Nasihat apa? Saya tak ingatlah apa yang Ustaz nasihat. Tapi saya teringat kat Ustaz ni, saya ingat Ustaz ni banyak memberi nasihat. Sehingga bila saya teringat pada Ustaz, nasihat-nasihat Ustaz tu begitu merangsang kehidupan. Itu saja. Jadi nak pelajar kalau sedih ke, cakap dengan diri sendiri, beri perangsang diri sendiri dan bercakaplah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa anak-anak pelajar cakap, Ya Allah, aku tak pandai ya Allah. Ya Allah, aku miskin ya Allah. Ya Allah, aku lemah ingatanku ya Allah. Ya Allah, pencapaianku hari ini dalam kerjaya lemah ya Allah. Engkau tambahlah, gantilah dengan sesuatu yang lebih baik ya Allah. Di atas kehilangan yang ada pada hari ini ya Allah. Cakap dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala dengar. Ibaratnya kalau kita ibaratkan permohonan kita dengan Allah ni, kita ketuk pintu. Ketuk pintu. Kita berada di luar di tengah malam. Ya, kita ketuk pintu untuk masuk dalam rumah. Nescaya tuan rumah tidak sampai hati untuk membiarkan tidur kita di luar rumah. Begitulah juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sampai hati mendengar permohonan hambanya untuk tidak dikabulkan permintaan. Cuma hambanya saja yang sombong. Sombong, lupa Allah, lupa Rasul, tak sayang Allah, tak sayang Rasul. Tinggal kehidupan Rasulullah, tinggal sunnah Rasulullah, tinggal Al-Quran, tinggal hafazan, tinggal ilmu-ilmu yang kita belajar di Amal Sangkutu Putra. Kita sebenarnya yang sombong. Kita yang salah, iman kita yang lemah. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz atas jawapan untuk apa yang Ustaz buat bila kecewa kan. Jadi apa yang Ustaz buat adalah Ustaz motivate diri Ustaz sendiri, bercakap dengan diri sendiri dan juga bercakap dengan Allah. Terima kasih Ustaz atas jawapan. Satu lagi Ustaz nak share. Satu Ya, sebelum Ustaz lupa. Ustaz suka tukar yang negatif menjadi positif. Itu. Ya, yang negatif kita tukar jadi positif. Jadi positif. Itu yang selalu amalan Ustaz lah.
Tukar yang negatif jadi positif. Contoh orang kata kepada kita, engkau ni Muhammad Azli, kau apa tak baik, engkau ni tak baik. Contohlah. Kita pun kata pada diri kita, Alhamdulillah. Kalau aku sabar, aku dapat pahala. Dan kalau aku maafkan kesalahan dia, darjah aku lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala berikan aku darjah yang tinggi di sisi Allah. Itu maknanya kita tukar sesuatu yang negatif menjadi positif. Kan? Ingat tu. Baik Ustaz, terima kasih atas tips tu. Jadi kita ada soalan terakhir. Kejap okey. Bagaimanakah, ni soalan daripada sahabat kita lah, bagaimanakah untuk kita mengekalkan momentum dengan Al-Quran bila mana kita berada di persekitaran yang tak membantu lah, tak membantu kita menjaga Al-Quran. Macam mana tu tips yang Ustaz boleh bagi? Terima kasih kepada soalan tu, sangat related dengan kita punya gathering pada hari inilah. Very related question di atas pertemuan kita di alam maya ni. Yang pertama, anak-anak pelajar, bagaimana kita nak mengekalkan Al-Quran dalam situasi yang tidak membantu, kita. Contoh, yang tidak membantu kesibukan, tidak membantu. Contoh Syafiqah tadi, kalau dia jadi doktor, memang tak membantu dia bila masa dia nak murajaah, bila masa dia dengan Al-Quran, bila dia nak baca Al-Quran. Yang sebenarnya anak-anak pelajar, yang membezakan kita, menyebabkan kita jauh dengan Quran ataupun dekat dengan Al-Quran ialah sebenarnya hati kita. Hati kita anak-anak pelajar. Kalau hati kita itu muta'alliqum fil masajid, contoh dalam satu hadis, hatinya tergantung di masjid. Walaupun kita tak dapat pergi ke masjid hari ini, tapi hatinya tergantung di masjid. Hubungannya dengan masjid tetap juga kekal. Begitu juga kalau anak-anak pelajar tak sempat baca Quran hari itu, tapi hati anak-anak pelajar ni tetap rindu pada Al-Quran. Maka bila pelajar-pelajar ada masa, ada kelapangan, terus pelajar-pelajar boleh baca Al-Quran. Berbeza dengan orang yang tidak ada kontak hatinya, jauh hatinya dengan Quran. Ada masa lapang ke, tak ada masa lapang ke, serupa saja. Betul tak Ustaz cakap? Dia tak ada dah, dia tak sayang dah Quran. Dia tak ingat dah sepatutnya hafal Quran yang dia hafal dia kena jaga. Kalau dia sengaja melupakan, berdosa. Kan? Dia tak ada rasa apa dah yang macam tu, tak boleh anak-anak pelajar. Kita kena ada tanggungjawab terhadap Al-Quran. Jadi yang membezakan kita ialah hati kita. Hati kita, konteks kita dengan Al-Quran itu sebenarnya ialah iman. Itulah ukuran orang yang mempunyai iman. Kasih dia kepada Al-Quran. Tingginya iman dia sentiasa ingat pada Quran. Betul. Ustaz memang boleh merasakan kehidupan yang jauh dengan Quran. Contoh, bila Ustaz pergi travel. Contoh, Ustaz pergi ke manalah, kata Ustaz pergi ke Bosnia lah. Sana nak cari orang pakai tudung, payah. Orang pula, Masya Allah. Di Turki, dekat Istanbul tu. Masya Allah. Orang pula, Masya Allah. Bukan yang pakai tudung, pakai entah apa-apa dia pakai. Kan? Sibuk. Tapi, bergantung kepada hati kita. Kalau hati kita, dalam hati kita ni lupa kepada Allah, macam mana kita nak boleh ingat pada Quran. Dan kita sibuk, kehidupan kita sibuk, sebenarnya bukan sibuk 24 jam. Kalau orang kata sibuk 24 jam, tipu.
Sebenarnya dia telah menipu diri dia sendiri dan memperdaya diri dia sendiri sehingga dia merasakan sebenarnya aku ni sibuk. Sehingga syaitan memperdayakan dia sehingga syaitan menggunakan cara itu, alasan itu untuk dia melupakan Quran. Sebenarnya tak sibuk mana pun. Macam Ustaz. Ustaz, kalau Eti bayangkan tadi, 24 jam hidup Ustaz tu tak ada rest. Daripada pagi pukul 7 pergi sekolah, balik pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, kuliah maghrib di masjid, balik pukul 10, pukul 11 baru tidur. Esok pula pukul 7, pukul 5 bangun, pukul 6, pukul 7. Atau kita ada rehat. Jumaat Sabtu Ustaz pergi ke Pulau Perhentian buat kuliah di sana. Buat kuliah haji, kuliah umrah pada pagi Sabtu, pada hari Sabtu, malam Sabtu, subuh Sabtu. Tak ada rehat. Tapi bagaimana kita boleh baca Quran? Sebenarnya hati kita itu terpaut dengan Al-Quran. Kalau kita sibuk contohnya, kita boleh pakai ni lah. Pasang earphone kat Quran. Naik kereta nak pergi bekerja. Tak sempat nak masa. Kita boleh murajaah melalui radio ataupun CD. Melalui kata orang audio. Kalau tak boleh nak secara audio, nak visual memang tak boleh lah kan. Macam mana nak ngapal secara visual tak boleh. Tapi secara audio, bantuan audio boleh. Kalau dalam kereta, Ismail nak pergi bekerja dekat bank. Contoh, kat account. Apa ni? Boleh 30 saat. Satu juzuk Al-Quran boleh murajaah. Boleh membaca melalui radio, melalui CD. Itu boleh. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz yakin. Ustaz menyerulah di sini, kembalilah kita kepada Al-Quran. InsyaAllah. Mudah-mudahan dapat kehidupan yang lebih manis, yang lebih indah, yang lebih bahagia lagi selepas ini. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Ustaz atas jawapan Ustaz. Kita ada soalan yang lagi satu tadi. Soalan dia tentang melihat adanya keperluan untuk kesinambungan tarbiyah ulul albab di bawah sampai akhir ayat. Jadi pada hemat Ustaz, apakah hasrat atau harapan Ustaz lah untuk penubuhan ansara ataupun alumni ulul albab ni lah? Ya, Ustaz sangat-sangat mengalu-alukan lah. Jadi mungkin anak-anak pelajar boleh buat satu tagline Ansara Ulul Albab. Kita dah ada ansara yang kata orang yang main ataupun yang, jadi kita ni macam bukan kita keluar daripada mainstream ansara tu. Kita tak keluar daripada mainstream ataupun grup besar tu. Cuma kita wujudkan satu kata orang grup ansara yang baharu di atas dasar program yang baharu. Okey? Itu kena jelas lah. Takut nanti kalau orang tanya, why awak tak join ansara tu? Kenapa awak berpecah buat satu grup lain? Kenapa? Awak kan sama-sama marah. Kita masih lagi bernaung di bawah ansara sana kan. Kita masih lagi bernaung di bawah ansara. Kita tak boleh nak kata orang nak lantik ketua dalam ketua, nanti berpecah kita. Dalam satu ketua, dalam satu organisasi banyak ketua. Macam mana? Kita tak taat pada satu ketua. Kita buat grup lain, ketua lain. Jadi akhirnya berpecah kita. Kita masih lagi duduk dalam mainstream ansara. Tapi dalam masa yang sama kita manage kita punya sendiri, kita punya kata orang minat kita tu. Kata orang apa tu minat tu? Kita punya apa? Minat? Kata apa? Passion. Kita punya minat kita tu. Jadi fokus bidang kita ansara tadi ialah apa nama ni? Ulul albab. Jadi Ustaz ngalu-ngalukanlah. Yang pertama sekali anak-anak pelajar boleh
perkemaskan dulu organisasi di kalangan pelajar. Alamat bekerja, tempat bekerja, apa semua tadi itu, perkemaskan dulu data-data semua tadi itu, dan rancang satu program yang simple seperti ini. Seperti ini. Sudah cukup. Contoh yang kedua, kita boleh kumpulkan kata orang video pendek, kita cantumkan dan kita buat dalam satu, kata orang, dalam satu video yang agak panjang, 15 minit ke 20 minit ke, untuk kita menceritakan kejayaan kita kepada pihak sekolah, MSM Ketua-Putera, dan kita sampaikan video tadi untuk ditayangkan kepada para pelajar. Boleh? Itu simple, tak payah kita nak datang ke Kota Putera. Bukan Ustaz tak nak bagi, sebab kekangan masa anak-anak pelajar sekarang ada career, cuti, macam mana nak selaraskan cuti, nak datang, itu satu perkara yang bukannya mudah. Lepas tu nak selaraskan pula dengan aktiviti masa di MSM Kota Putera tu. Kan? Baik. Yang ketiga, kita kena amalkan satu konsep, satu kaedah. Kalau kita tak boleh buat semua perkara, jangan kita tinggalkan semua perkara. Kita tak boleh nak buat perkara yang besar-besar, jangan kita tinggalkan semua. Kita buat dulu perkara yang ringan-ringan, yang mudah, yang simple. Contoh. Dan apa lagi kita kata, contoh video tadi kan, bila ada program gemilang SPM, kita boleh gunakan video tadi untuk kita pancarkan kepada anak-anak pelajar nasihat daripada Kakak Izzati, contoh Kakak Izzati pesan begini. Jadi kita post kepada guru boleh sebarkan dalam gemilang SPM, gemilang PT3 sekarang. Itu satu sumbangan yang kita nampak ringan, tetapi impaknya sangat besar. Impak dari segi hubungan. Kita tak putus hubungan. Sekarang generasi ulama pertama ni semakin dilupakan. Yang ingat ustaz yang pertama yang jaga kamu ni. Guru-guru yang baru masuk ni dia tak kenal you all. Dia tak kenal Ismail. Dia tak tahu Ismail ni presiden Bilaupi dulu, dia tak kenal. Dia tak tahu Eti ni dulu kelas 3B. Dia tak kenal. Dia tak tahu Amril tu, Johan ni. Dia tak kenal. Dia kenal Adani Fatani ni. Yang hafal generasi baru ni. Jadi kalau anak-anak pelajar generasi yang pertama dulu Albab ni tidak meneruskan kontak dengan sekolah, jadi kenangan-kenangan manis tu hilang begitulah. Jadi kalau tak boleh ziarah kami pun hantarlah gambar-gambar, suara-suara, gambar-gambar di universiti ke. Ustaz masih ingat lagi masa Eti belajar dekat tu, Australia, Ustaz dapat tahu. Eti hantarlah gambar dekat Australia tu. Ustaz nak tengok bagaimana bentuk universiti dekat sana. Gambar-gambar dekat sana macam mana. Hanif apa tu? Hanif Musa. Ustaz selalu cakap dengan dia. Hantarlah gambar-gambar tu. Siapa lagi dekat US tu apa semua. Nama apa tu? Aiman. Yang belajar komputer tu. Aiman. Orang Kedah tu. Aiman Syamil. Ustaz selalu juga cakap dengan dia. Tapi sekarang dia tak tahu pergi mana, tak tahulah. Dia menghilang. Mission in action. Ustaz tak dapat kesan dia mana pergi bulan. Firdaus alhamdulillah dapat jumpa tahun lepas dia datang. Firdaus yang duduk berseri tu. Firdaus apa dah? Dan duduk berseri tu. Bukan Firdaus yang muka bulat-bulat tu. Firdaus anak Datuk apa tu? Datuk Rosli. Dulu
Asyik menangis dengan ustaz je. Menangis duduk bawah ketiak ustaz ni. Betul ustaz cakap. Sebab itulah anak-anak pelajar ustaz sebut tadi, kenangan-kenangan manis seperti itu. Jangan anak-anak pelajar biarkan ia hilang di angin lalu. Ya? InsyaAllah. Ziarahlah kami, kunjungilah kami, hantarlah gambar, suara, ya, kata-kata semangat untuk kami di sini juga. Kalau anak-anak pelajar perlu kata-kata semangat guru, guru pun perlu juga kata semangat daripada anak-anak pelajar. Contoh Eti kata pada ustaz janganlah pencing awal. Kerjalah lagi ustaz. Ustaz pun semangat sikit. Contoh kan. Ismail kata ustaz, kenapa pencing awal ustaz, nampak muda lagi. Sihat lagi. Kerjalah lagi ustaz. Ustaz pun dapat juga kata-kata semangat daripada anak-anak pelajar yang ustaz rindui. Sebenarnya kalau ustaz tak sayang kepada anak-anak pelajar dulu, ustaz tak jaga anak-anak pelajar. Ya, petang aja ustaz halau, jangan main bola. Pukul 6. Ustaz tahu anak-anak pelajar marah pada ustaz. Pukul hari Khamis je ustaz tak benar main bola. Supaya dapat datang surau awal. Ramai pelajar-pelajar marah ustaz. Pelajar-pelajar lelaki lah. Oh, Ustaz Azli tak bagi aku main bola begini. Sebenarnya Ustaz nak suruh rehat. Malamnya kita nak berqiyamul nak baca kitab, talaki kitab. Semuanya itu kita buat atas dasar sayang pada anak. Tapi tak apalah. Tapi janganlah rasa bash ulul albab pertama ni bash yang teruk. Tak teruk. Bahkan sesuatu pengalaman yang sangat manis bersama dengan anak-anak pelajar. Memang kata orang sangat-sangat, kata orang sampai sekarang Ustaz rindu lagi anak pelajar yang pertama ni. Maklumlah anak sulung ni memanglah kita jaga, kata orang sayang tu lebih sikit. Betul tak? Betul. Anak sulung ni memang kita buat preparation. Contoh Hati nak bersalin esok. Semua beli. Semua beli baru semua, betul tak? Semua beli baru. Apa? Buai baru, kursi baru, baju baru, semua everything new. Kan? Jadi jangan lupa kami di sini. Terima kasih juga cikgu-cikgu. Denda kita orang dulu itu yang menjadikan kami manusia sekarang ni. Ya, Alhamdulillah. Kami pun minta maaf lah kalau ada kekurangan batch kami, apa-apa yang salah. Jadi mungkin itu setakat itu saja apa yang Ustaz nak kongsi. Jadi saya rumuskan sikit, saya sum up sikit apa yang Ustaz kata tadi. Harapan Ustaz untuk alumni, pertama untuk kita perkemaskan data batch kita lah, dalam data alumni. Lepas tu kita buat program yang simple tapi kita boleh bermanfaat untuk kita sumbang balik kepada maktab kita. Sebab mungkin tak semua orang ada masa yang cukup kan untuk pergi ke maktab. Okey, lepas tu pesan Ustaz, tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Okey, jadi saya rasa setakat itu je. Kita dah tak ada soalan lagi dah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah dekat Ustaz sebab sudi luangkan masa hari ni untuk sampaikan amanat, pesanan-pesanan, himbau balik kenangan kerja-kerja. Bukan amanat pun, sebenarnya sembang je. Sembang, sama tak jumpa kan. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi kita berharap di masa akan datang kita boleh buat lagi sesi bersama Ustaz dan guru-guru lain juga kan, untuk sentiasa mengingatkan kami lah. Mungkin kita boleh bincang dari segi tajuk-tajuk yang lain pula ya. Tajuk-tajuk dari segi yang ya mungkin yang luar daripada pengalaman kita dalam program Ulul Albab, mungkin mencakupi bidang-bidang yang lain. Bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang rumah tangga mungkin. Mungkin kita boleh bincang keluarga yang bahagia. Kan? Itu satu tajuk-tajuk yang, sebab Ustaz rasa fasa sekarang ni, anak-anak pelajar baru kata orang,
nak membina rumah tangga. Betul tak? Betul. Itu Betul, Ustaz. penting, satu skill yang sangat penting. Satu skill yang sangat penting. Betul. Orang lelaki kena ingat dia kasih sayang isteri ni dia berubah. Dia belum boleh anak tu dia sayang banyak. Lepas dia boleh anak ramai tu dia sayang dia kurang sikit. Dia sebenarnya bukan sayang tu kurang. Sebabnya dia terpaksa bahagi masa dengan anak-anak. Jadi kita ni rasa dipinggirkan. Sebenarnya tak pun. Betul tak? Itu Tak perlu. ada jawab salah Ustaz. Ada pengalaman. Itu persediaan yang skill ataupun ilmu kemahiran yang perlu ada. Kena belajar tu. Kena belajar. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz ada sahabat kita kirim salam lah dekat Ustaz, rakan-rakan sahabat kita, sebab ada juga yang tak dapat join hari ni, ada yang ada kelas, ada yang ada kuliah lain, jadi diorang sampaikan salam lah kepada Ustaz, dan juga semua guru-guru yang berada di Kota Putra lah. Ini InsyaAllah nanti ada sahabat kita kata boleh buat lagi nanti sesi parenting skill dengan Ustaz, InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah di masa akan datang mungkin boleh susun. Kalau ada nanti parenting skill keluarga bahagia, kita boleh kupas dari segi surah An-Nisa itu. Bagaimana dalam surah An-Nisa, surah At-Tahrim dan surah At-Talaq, 3 surah ini yang banyak menceritakan tentang family, rumah tangga. Bagaimana kita imbas balik hafazan kita tadabbur Al-Quran dan kita tafsirkan. Jadi insyaAllah nanti kita akan cubalah bincang macam mana kita buat program di masa akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz, dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang dah join meeting hari ni kan, untuk kita sama-sama dengar kan Ustaz yang kita rindu kan, daripada kita form 1 lagi sama-sama. Jadi segala yang baik itu daripada Allah lah. Kalau ada apa yang kurang mungkin daripada Allah juga, disandarkan atas kelemahan saya. Jadi macam mana kita dah Main? Okey, dah ke? Boleh. Dah, okey. Jadi kita end meeting lah, dah boleh end meeting lah ya. Okey, kita berjumpa lagi di sesi akan. Tapi sebelum tu saya lupa nak promote Majlis Khatam Al-Quran. Hari ini Zukan, tapi UAGP akan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran pada 17 Mei. Jadi jemput semua nanti untuk sama-sama lah meriahkan Majlis Khatam Al-Quran 17 Mei. InsyaAllah. Okey. Itu je untuk hari ni. Terima kasih untuk semua. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama.